Okey. Dah live ya? Dua-dua dah? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum semua viewers. Okey, hari ni Kak Zara bersama dengan Zai ya. Bel tak dapat tak ada tengah hari ni. So kita bersama dengan Zai, mungkin agak lain sikit bunyinya nanti. Alright. Okey, sorry kita agak lambat 15 minit. Okey. Minta love, minta share, minta komen dan minta apa lagi ya? Supaya kita boleh kongsi bersama resipi kita tengah hari ni. Okey Zai? Alright. Okey, tolong baca apa yang ada komen, ada Okey, Puan Hajah Nur Azlilawati. Kuat sikit. Assalamualaikum Chef. Yes, ya. Waalaikumsalam. Sound okey ke semua? Viewers dengar clear ya? Okey, ya. Okey, dengar clear. Alright. Okey. Yang memberi salam, waalaikumsalam ya pada semua, dan hai pada semua juga. Okey, since kita dah lambat ni, Kak Zaida kita tak nak buang masa lah ya. Okey, hari ni Kak Zaida nak bagi resepi. Ini lauk kampung ya. Lauk kampung. Kita beberapa hari atau beberapa minggu sudah kita sibuk makan ayam, daging ya. So hari ni kita nak masak asam rebus keladi. Cara saya ya, style saya. Okey. Asam rebus keladi ini resepi orang lama ya, ataupun orang kampung. Ya, okey. Bahan-bahan dia senang aja. Okey. Keladi, sama ada perempuan nak guna batang keladi ataupun sulur keladi. Kalau batang keladi kita ada sedikit isinya. Kalau sulur keladi tak ada. Sulur keladi tu maknanya keladi yang menjala tu ya, dia batang dia agak halus. Kalau yang ini kita panggil batang keladi lah ya. Hari ni macam susah juga nak dapat. Kalau kita ndak dia susah. Kalau kita tak ndak tu hari-hari kita nampak ya kat kedai runcit dia. Okey, hari ni Kak Zara guna satu batang ya, ataupun satu, biasanya kalau dia jual 3 batang keladi tu diikat satu ya. So Kak Zara guna yang 3 batang tu lah ya. Ambil isinya sekali. Kemudian cara dia tadi saya tak sempat ya nak tunjuk. Perempuan potong, kemudian perlu disiat, buangkan kulit dia di bahagian luar. Okey, untuk nak handle keladi ataupun untuk cara nak pegang keladi supaya tangan kita tak gatal, waktu kita menyiang keladi ataupun kita potong keladi, tangan, pisau, keladinya jangan kenakan air. Dia tak boleh basah. Bila basah dia akan gatal nanti tangan. Ataupun perempuan guna sarung tangan je lah. Sekarang banyak sarung tangan plastik tu ya. Buangkan semua, kemudian baru dicuci. Cuci tu jangan pegang, nanti takut gatal ya. So okey, ni rupanya keladi yang kita dah buang kulitnya lah ya. Okey, potong panjang macam ni dan isinya sekali. Okey. Kemudian bahan yang kita guna juga ialah 4 ulas bawang putih. Tak apa just letak aje. 4 ulas bawang putih, 2 biji bawang besar. Kalau perempuan nak guna bawang kecil pun boleh ya. Kemudian saya guna 4 hingga 5 tangkai cili merah. Segenggam ikan bilis. Beberapa keping asam keping, ikut masam ya, yang perempuan suka. Kemudian kita guna setengah inci belacan, sedikit perasa dan garam. Dan daun kesum. Saya tengah tunggu daun kesum saya sampai. Ada komen ni Kak Zaida. Yes, apa dia? Ini aja, ini lauk orang demam, kalau diet yes. pun sesuai katanya. Orang demam, orang diet pasal dia boleh hirup ya. Okey. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk asam rebus keladi kita. Ini style saya ya. Sebab lain cara, lain orang lain cara ya. Saya masak cara saya lah, yang saya suka lah sebenarnya ya. Okey, keladinya saya beli yang 3 diikat dengan getah tu ya. 3 batang keladi. Kemudian kita ambil dia punya isi sikit. Ya, isinya semua kita ambil lah. Cara dia ialah untuk, kadang ada orang tak pernah masak keladi. Kerana okey, kita ada tetamu kat depan ni. Tetamu ni pun cakap dia pun tak pernah masak keladi. Kemungkinan yang tak pernah masak keladi ni takut gatal lah. Ya. Dia yang sebenarnya tak gatal kalau dia tak kena air. Ya, so maknanya daripada permulaan, mula pegang keladi tu tangan kena kering, pisau kena kering, besen semua kena kering. Keladi isap pun kena kering. Lepas tu perempuan potong, kemudian siatkan kulit dia. Dia ada kulit dekat bahagian luar tu. Siapkan kulitnya. Kemudian dah siap semua sekali, baru dicuci. Itu pun jangan dengan tangan. Cuci bawah sink ya, bawah pipe ya. Okey, ni macam ni rupanya.
Okey. Kemudian kita guna juga 2 biji bawang besar. Ni untuk dikisar ya, 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih, 4 hingga 5 tangkai cili merah ataupun cili hidup, segenggam ikan bilis, beberapa keping asam keping, setengah inci belacan, garam dan perasa, dan sedikit daun kesum. Ada juga setengah menggunakan apa tu ya, bunga kantan ya. So terpulang. Saya suka pakai daun kesum. Okey. Sinasa ni dia cakap kalau orang Pahang campur tempoyak. Campur tempoyak lagi sedap. Okey. So now saya dah panaskan air. Kita perlu celur dulu ya, ataupun kita perlu rebus dulu keladi ni. Rebus dulu keladi ni hingga dia empuk. Okey. Okey, sementara tu kita perlu kisar pula ya. Suara Kak Zaidah clear ke? Clear dah. Clear ya, alhamdulillah. Ada yang minta Kak Zaidah tunjuk satu cara siangnya, dia kata. Semua dah bersiang. Semua dah bersiang sebab saya tengok tadi jam dah dekat pukul 12.45 ya. Jadi saya dah siang semua. Dia senang aja, perempuan potong, kemudian siat aja kulitnya tu. Siat tu pakai pisau lah. Siat, tarik. Nanti kulitnya akan tertanggal bila puan siat ya. Okey, mungkin ada yang tak pernah langsung ni masak keladi ya. Ini lauk orang kampung. Orang bandar memang tak pandai, dia tahu makan aja ni. Betul. Ya. Kita perlu celur dia atau rebus dia hingga dia empuk. Ya, isinya tu perlulah empuk ya. Okey, ni nampak rupa dia. Dia kadang-kadang keladi ni kalau nasib kita baik, kita dapat keladi yang fresh. Ini keladi dah agak dah beberapa hari ya, dia dah kecut sikit ya. Yang fresh tu dia hijau, cantik ya, hijau putih ya. Okey, sementara tu kita perlu kisar dulu ya ni. Cili, bawang besar dan bawang putih, sedikit belacan, okey, dan ikan bilis. Ada yang komen di sini Kak Zaidah, Siti Khodar binti Ismail. Yes. Saya tak pernah masak batang keladi, tetapi suka makan masak batang keladi dengan nasi kerabu. Tapi dalam masakan tu ada isi ikan, mungkin style Kedah kot katanya. Dia ada cara-cara dia masing-masing ya. Macam-macam keladi ni macam-macam boleh masak sebenarnya. Ya, masing-masing ya, boleh letak ikan pun boleh. Saya guna rencah di ikan bilis saja lagi ya. Kita kecilkan sedikit apinya. Jamaya Muhammad, tak perlu rebus dengan asam keping ke, dia tanya? Tak payah, sebab asam keping nanti kita nak masuk dalam tu, dalam lauknya ya. Kita perlu rebus dia hingga dia lecuh ya, ataupun hingga dia empuk lah. Alright, sementara tu kita perlu kisar ni tadi ya. Yang kita kisar sekarang ni, yang kita perlu kisar ialah bawang putih, bawang besar, cili merah dan sedikit belacan bersama dengan sedikit ikan bilis. Senang aja hari masakan kita. Bismillah. Latifah Haji Ifah, best tengok Kak Zaidah masak, sejuk mata tengok. Senang ya? Ramai yang cakap nampak saya masak senang. Saya beri preparation daripada pagi. Ya. Okey. Nampak ni kita tengah rebus keladi kita ya. Yang sebenarnya keladi ni kita pasal 2-3 minggu ni kita banyak makan ayam dan daging sebab kita beraya kan. So jadi rasanya tekak tu sesekali kalau kita balas balik makan nasi asam macam ni sedap ya. Ini makan dengan nasi panas dan ikan masin goreng ataupun telur dadar, telur masin. Ui, tak payah lauk lain dah ya. Okey, kita tunggu dia empuk sekejap. Kentang ubinya ni ataupun ubi keladinya ni empuk. Kemudian kita bolehlah toast ya.
Asmida, saya selubuh garam sikit. Lepas tu buang air dengan masak macam biasa. Ada yang letak garam, boleh juga tak letak garam pun tak apa. Ya, sebab nanti kuahnya pun kita dah nak letak garam. So tak ada masalah ya. Okey. Apa lagi Zai? Ada juga Nazariah Nazar. Kak Zaidah campur daun kunyit dan daun kesum pun sedap. Lepas tu tumis atas darat. Itu yang tumis ya. Ada juga yang tumis, ada juga yang masak rebus. Saya masak rebus ni hari. Memang sedap. Yes. Okey, kita angkat yang dia punya ni batangnya dulu ya, sebab dia punya ini masih, dia punya isi ni masih belum tu ya, belum empuk lagi. Di Singapura susah dapat keladi. Oh, ya ke? Di sini pun hari ni macam susah ya. Selalunya kalau Kak Zaidah pergi ke supermarket dekat depan tu ada. Hari ni boleh tak ada. Ini pun kat pasar dah tak cantik dah. Dia dah kecut ya. Maksudnya dia dah mungkin dah seminggu ni ya. Oh, salam yang baru masuk tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tu salam Kak Zaidah, masak apa tu? Asam pedas ya? Saya masak asam rebus ni hari. Asam rebus keladi ya. Ramai yang komen cakap letak sedikit tempoyak Kak Zaidah katanya. Boleh jugalah ya. Boleh juga nak letak tempoyak pun boleh. Kita ada petua daripada Zaitun A hari ini. Apa dia? Yes. Petua kalau tak nak gatal jangan kenakan air. Masa dia memang tak boleh. Jangan kena air. Masa rebus air kena mendidih dulu baru masukkan sayur keladi. Yes. Kan Puan Zaidah? Ya, betul. Memang tak boleh kena air. Dia kalau kena air serta-merta tangan jadi mengenyam. Dia tunggu gatal ya. Okey, kita tunggu sekejap. Nah, sebelah sini ialah dia punya kuahnya ni. Okey, kita perlu yang ni kita dah kisar tadi. Kak Zaidah tengah rebus ubinya ya. Isinya. Okey. Kalau boleh jangan dikisar terlalu halus, tak sedap. Ya, nampak tu. Mana daun kesum saya? Ada kat sebelah. Okey. Okey, ini rupanya. Kemudian Kak Zaidah ambil ni. Saya suka ya, ada orang masak dia terus masuk. Saya isi keladi ni saya suka kisar. Jadi nanti kuahnya dia akan ada sedikit pekat. Ni ya. Saya kisar bersama dengan air ni. Okey, kisar bersama air. Sebab tu ada sedikit kelainan. Sedap ya. Nanti kuah dia macam ledut lah, macam pekat sikit. Taklah macam cari sangat. Tu. Okey, macam ni rupa dia ya. Kemudian kita masukkan. Teresa Cornelius. Hello, good afternoon katanya. Yes, good afternoon. Lecak ikan bilis memang sedap kata Fuzima Ahmad. Okey, ni ikan bilis tadi saya tak kisar semua yang sebenarnya. Saya kisar separuh ni biarkan dia seko-seko ya. Kemudian kita masukkan daun kesum. Enak kelihatannya Kak Zaidah. Ya, sedap. Daripada mana ni? Henny Rose Sabri ni. Okey, apa lagi Zai? Kejap saya baca. Okey, Kak Zaidah ambil lagi sikit isi dia ni, kita kisar lagi. Saya suka isinya dia dikisar. Jadi dia kuah dia tu agak ledut sikitlah. Ledut tahu tak ledut? Ledut tu pekat. Macam seolah-olah ni kalau kita makan tu macam kita mangkin ya dengan tepung, tapi keladi ni yang sebenarnya yang buat dia kuah dia pekat. Saya masukkan lagi sikit isi keladinya. Saya kisar lagi. Okey. Sedap ya lauk ni sekali dan dia pun rasanya kolesterol tak tinggi ni. Ya. Terima kasih Nurul Syazana sebab dah tolong kopi resepi Kak Zaidah. Okey, kita masukkan asam keping asam keping yang kita dah basuh.
Okey, saya ambil lagi isinya tadi, isi keladi tadi ataupun ubi keladi tadi, saya kisar lagi. Ini untuk nak memekatkan kuah dia. Jadi bila kita makan tu ada rasa macam pekat-pekat sikitlah, ya. Kalau tak dia macam asam rebus betul, cair ya. Ni airnya agak banyak ni. Okey, kita letakkan perasa semua. Kita tunggu dia masak. Dia mendidih, kita akan masukkan keladi ya. Sebab keladi tu dah direbus dulu. Masukkan garam dan perasa. Ni masak campak-campak je, masakan orang kampung kata Faridah. Memang campak-campak aje ni. Apa yang ada dekat dapur dia, orang dulu very creative and very simple. Musim panas ni sedap masak lauk keladi ni kata Ain. Sedap. Cuma ada yang tak pernah masak tu dia takut. Dia takut tu lah, dia takut gatal. Saya pun tak pernah masak tu. Makan pandai, masak mungkin ramai yang tak tahu ya. Betul. Kalau perempuan nak pakai lada kering pun boleh ya. Kak Zaidah guna lada ataupun cili merah, cili hidup. Nak pakai cili kering pun boleh ya. Masak lemak cili api batang keladi dengan siput pun sedap. Sedap. Dia keladi ni ada dua ya. Satu keladi batang kita panggil, satu kita panggil sulur keladi. Sulur keladi tu dia halus, dia menjala. Tu sulur keladi. Ya, dia halus sikit. Kalau batang keladi ni besar-besar. Hai Kak Zaidah baru masuk ni, rasanya bukan Bella tu. Siapakah tu? Ya, itu Zai ya. Hari ni Kak Zaidah bersama dengan Zai ya. Saya Zai. Okey, nampak tu keladi kita. Alright, sedap ni ya. Kita boleh makan bersama dengan ikan goreng, ikan masin. Boleh juga makan dengan telur masin. Lawankan dia ya. Saya favourite ni kata Among. Sedap. Dia punya masam tu yang sedap ya. Okey. Cuma Kak Zaidah kalau masak lauk ni, isi keladinya tu ataupun ubi keladi yang ada pada batang tu, saya suka kisar. Jadi kuah dia nanti bila dia sejuk, dia agak ledut tau, nampak tu. Ya, dia agak macam ada pekat sikit. Okey puan, kita ada tu nak balik dah ya. Terima kasih puan. Okey, kita tunggu dia mendidih. Air dia agak banyak ni tadi Kak Zaidah letak ya. Okey. Ada apa-apa soalan itu? Pertanyaan soalan. mungkin tak resipi hari ni, mungkin resipi yang sebelum-sebelum ni ada yang nak bertanya. Cakap ni tak ada apa-apa soalan. Tak ada ya. Okey, apa lagi? Just mention aja nama-nama yang ada dekat situ. Kadang-kadang dia orang menunggu kita sebut nama dia ya. Ya, betul. Alright. Nur Baniza, salam Kak Zaidah. Kalau nak pekatkan kuah, boleh ke letak isi ikan yang telah kita tumbuk? Boleh juga, boleh ya. Kalau style-style macam orang kampung betul-betul tu, dia kadang-kadang ikan dia masak semalam, ikan goreng tak habis pun dia boleh masuk dalam ni. Ya, pun boleh juga. Cuma Kak Zaidah punya cara, saya isi keladi tu saya kisar. Jadi kuahnya agak ledut nanti. Anita masuk, saya ada tanam keladi tu. Bila masak saya dengan suami je makan katanya. Aduh. Okey. Kita tunggu dia mendidih ya. Okey. Apa lagi Zai? Ada lagi? Hari ni masak senang aja, ringkas aja. Untuk perempuan boleh masak di rumah ya. Cuma nak dapat keladi itulah, kena cari keladi lah ya. Kalau tak ada batang keladi, nak pakai sulur keladi pun boleh. Sulur keladi dia agak halus ya. Dia sama je sulur keladi. Kalau batang keladi ni bawahnya ikat ubi ni tu besar dan bahagian atas tu halus ya. Salam kalau dah masak dah tak gatal lagi ke? Tanya Hawa Ismail. Taklah Cik Hawa. Kalau gatal semua orang tak masak lah ya. Tak gatal. Dia cuma gatal kalau
kita pegang dia sebelum kita buang kulit dia tu. Tu tak boleh, tangan tak boleh kena air. Ya. Tak gatal. Kalau dah masak tak gatal puan, jangan risau. Sedap. Apa petua untuk tak gatal tu? Kurang dengar pula kata Aziz Hashim. Now, if you tak nak petua dia, ialah waktu kita nak menyiang dia ataupun memotong dia, keladi, tangan, pisau, apa benda pun, besen, tak boleh kena air. Ya, tak boleh kena air. Nanti kalau kena air, dia akan rasa gatal nanti. Ya, keladinya akan gatal ya. So kita hanya potong dia masa dia tengah kering. Lepas tu dicuci lah. Dicuci dengan air tu, jangan pakai tangan. Bawah sink ataupun bawah pipe, kita lalukan air, balik-balik je gitu ya. Okey, ni dah siap dah, dah mendidih dah. Waktu bau dia sedapnya ya. Ismail, isi keladi tu bahagian bawah batang keladi ke, dia tanya? Isi dia tu lah. Dia punya isi tu. Tak payah beli keladi lain. Isi biasa kalau kita beli yang kat pasar tu, bawah dia tu ada isi sikit. Isi dia tu you rebus dulu sampai empuk bersama dengan batang dia ni. Lepas tu kisarlah. Nanti kuah dia akan pekat macam ni. Dia ada pekat sikit. Dia taklah cair sangat. Ya. Leleh tengok Ailio, tengok Kak Zaidah katanya. Sedap. Nampak tu ya, kita tunggu dia empuk sikit lagi. Bagi petua. Okey. Kalau perempuan rasa macam you nak masak dengan daun tu pun boleh, daun bunga kantan ya, ataupun daun kunyit pun boleh ya. Kak Zaidah hanya guna daun kesum je nari. Sedap ni ya, nampak tu bau dia. Simple aja ni. Sekali-sekali kita masak lauk macam ni untuk nak bagi kita berpeluh, ngiruk balik ni untuk orang yang demam-demam ya. Dan kalau nak bagi kick lagi, letak sedikit lagi cili lagi ya, lagi bagi dia pedas sikit. Okey, nampak tu, keladi kita dah lecuh. Dah masak ya. Kita make sure that keladi kita lecuh betul sebelum kita tutup api. Sebab keladi ni kalau tak masak, tak lecuh, dia susah juga nak makan nanti. Ya. Simple je masak hari ni, tapi simple sedap. Tapi sedap ya. Ramai orang yang takut nak masak keladi ni yang sebenarnya. Dia takut gatal. Dia risau gatal ya. Tak gatal. Kalau dia tak kena air, dia tak gatal. Tapi dah masak ni of course lah dia kena air, tapi dia dah masak, dia tak gatal lah. Kalau gatal, tak ada orang yang masak keladi ya puan. So jangan risau. Saya pernah ada orang tanya saya, kita buat talam keladi ya. Tanya, Kak Zaidah, you buat talam keladi tak gatal ke? Kalau gatal, tak ada orang buat talam keladi ya. Tak gatal. Bila kita sebut keladi ni, semua orang akan takut ya. Akan takut. Ada yang takut langsung tak berani nak masak sebab pada dia gatal. Ya tak. Yang gatal tu kalau sebelum kita buang kulitnya tu, kita kenakan air, tu akan jadi gatal sikit lah. Sebab getah dia tu akan buat kita rasa gatal. Okey, nampak ya, Kak Zaidah tengah tunggu betul-betul dia masak betul ya batang keladinya ni. Kalau perempuan dia kat sini, sedap ni bau dia ya. Alright. Ada apa lagi soalan? Okey, Lailatun Haliza. Yes. Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam. Zaidah. Tolong ajar cara masak gulai kemahang. Sedap tapi silap masak gatal. Tolong ajar. Kemahang tu apa ya? Keladi jugalah kot. Kalau yang gatal tu keladi lah. Ya ke? Itulah, saya pun first time dengar ni. Ya, Kak Zaidah tak tahu tu apa nama tu. Kemahang apa? Kemahang. Kemahang. Tolong jelaskan, tolong siapa-siapa yang tahu boleh jelaskan apa tu. Mungkin keladi lah kot. Mungkinlah. Ya, keladi je yang gatal. Bubur lada hitam tak? Tak. Saya tak ubur lada hitam. Kalau you nak letak lada hitam pun boleh. Saya tak ubur lada hitam ya. Saya hanya pakai belacan dengan lada ni aja. Linda Hamdan, petua mak saya masa celur keladi letak beras dan buah pinang. Nak hilangkan gatal dekat tekak saja, nak kongsi katanya. Boleh. Cuma kalau pinang mana nak cari puan? Ya, kalau pinang mana nak cari, susah juga pinang tu ya. Kalau kat kampung mungkin ada pokok pinang around area rumah ya. So lapau terus Azhani kata. Okey. Ni Kak Zaidah tengah rasa ya. Kita tunggu betul-betul dia lecuh betul. Kalau tak, dia tak sedap ni. Kalau keladi batangnya tak lecuh, tak sedap nanti kita makan. Ya. Okey, apa lagi? Rosidah, boleh letak ikan masin tak dalam kuah? Boleh juga, sedap. Ikan masin pun sedap. Okey. Kita tunggu lagi dia lecuh sikit lagi ya.
Oh, ramai yang baru masuk ni Kak Zaidah. Ya ke? Masak apa tadi? Mesti tanya masak apa tu? Kak Zaidah tengah masak keladi, asam rebus keladi ya. Okey, dah siap lah Zai ni. Okey. Dah betul-betul dah lembik nampak tu. Dia kena lembik betul baru sedap masak keladi ni ya. Okey, kita dah boleh tutup apinya. Isinya ni Kak Zaidah dah kisar untuk nak pekatkan kuahnya ya. Okey, dah siap dah hari ni sayur keladi kita. Asam rebus keladi. Okey, kejap. Ada apa-apa lagi Bel? Tu Zai? Yang bertanya? Ada yang bertanya? Ini ada daripada luar ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Zaidah dan Bella. Kak Nur USA. Suara clear di sini dah lewat malam. Adik Zaidah kalau tak jumpa keladi boleh ganti sayur apa? Apa-apalah. Tadi saya dah ada tunjuk sekali. Saya buat pakai bende. Kacang panjang pun boleh ya. Cuma ini kita masak style keladi lah. Lebih kurang sama je. Ya. Mungkin kalau kat US tak jumpa keladi kot ya. Kalau isi keladi adalah ya. Kalau batang keladi macam ni rasa dia orang tak makan dah, tak pandai makan. Okey. Kalau saya orang Sarawak dulu senang je ambil dekat parit. Betul. Kalau kat kampung tepi-tepi belakang rumah tu. Ya. Sedap ni. Nampak macam simple sangat kan? Ni makan waktu tu hujan sedap ya, hujan panas pun boleh. Ramai yang bertanya lada hitam tak masuk ke? Kak Zaidah tak pakai lada hitam ya. Kalau you rasa you nak pakai lada hitam boleh. Saya tak pakai lada hitam. Saya pakai lada hidup sahaja. Simple. Sangat-sangat simple. Okey, sedapnya. Keladinya ni kurang ya sebenarnya. Saya nak cari lebih tapi tak ada ya tadi keladinya. Hari ni macam susah pula nak cari keladi kat pasar. Okey. Ada lagi Zai? Sekejap saya tengah baca. Okey, sekejap ya. Lagi satu, orang Perlis letak isi ikan rebus untuk bagi pekat kuah. Jamilah Hassan. Ya, betul juga. Ada juga ya yang letak isi ikan. Ada juga. Cuma saya suka kisar tu. Isi keladi tu. Ubi keladi tu, saya kisar. Jadi nanti kuahnya akan pekat sikit. Taklah cair sangat ya. Tak adalah macam sup sangat ya. Ni dia agak pekat sikit ni. Kalau perempuan tak letak isi keladi, dia agak cair sikit nanti ya kuah dia tu. Tak payah letak serai ya, Halina Syahrudin. Kak Zaidah tak letak serai. Kalau you rasa you nak letak serai boleh, tak ada masalah untuk nak menambahkan bau pada lauk you. Kalau tidak dia Kalau tidak dia kurang wangi ya, sebab dia tak ada apa, dia akan bilis saja dengan belacan ya. So kalau you just apa tu ada orang kata suara tak dengar ni. Sekarang dengar tak suara? Mic tercabut. Ya. Okey, so ni asam rebus kita dah siap, asam rebus keladi. Nampak tu. Hari ni Kak Zaidah guna batang keladi ya. Saya tak guna suluh. Kalau suluh tu suluh pun sedap juga ya. Suluh tu dia halus-halus. Dia halus sikit daripada batang keladi ni. Ya, kalau di kampung suluh keladi orang masak asam lah macam ni sedap ya. Okey, ada apa-apa lagi yang bertanya? Mungkin ada yang bertanya untuk yang sebelum-sebelum ni ada. Okey, Rasetif. Kak Zaidah pertama kali saya buat RV marble cheesecake lembut, tapi masuk kali kedua dia keras sikit. Kenapa ya? Saya kurangkan gula sikit, tapi saya kurangkan gula sikit untuk cream cheese. Marble? Oh, marble cheese tu ya. Red velvet marble cheese. Marble cheesecake. Ada something wrong lah tu. Ada something wrong. Kalau first time you buat jadi, second time you buat keras, ada something wrong. Maybe timbangan you kesalah ke whatever lah. Ya. Okay. You kena double check balik. Alright. Bahan-bahan untuk buat asam rebus boleh ulang semula tak? Okey, bahan-bahan dia Kak Zaidah ulang lagi sekali ya. Bahan-bahan untuk resepi kita hari ni ialah keladi. Kak Zaidah guna tadi 3 pokok keladi ya. Biasa kalau kita beli kat pasar memang diikat 3 ya sekali.
Kemudian perempuan perlu potong, keratkan dia lebih kurang panjang-panjang macam ni. Tangan, pisau, besin semua tak boleh basah. Ya, kena kering. Kalau tu play safe, pakai sarung tangan lagi senang. Okey, dah potong dia panjang-panjang macam ni. Kemudian perempuan perlu siat buangkan kulitnya. Ya, pakai pisau lah. Daripada ujung tu siat, ya. Okey, kemudian potong-potong sikitlah, potong. Mungkin kalau dia lebar, potong 3 ke potong 2 ke macam itulah, ya. Kemudian kita guna 5 batang cili merah. Cili merah hidup, ya. Kemudian 2 biji bawang besar, 4 ulas bawang putih. Asam keping lebih kurang dalam 3 hingga 4, terpulang kepada selera masing-masing lah, ya. Nak masam lebih. Kemudian kita guna segenggam ikan bilis, setengah inci belacan dan sedikit daun kesum. Ataupun boleh juga perempuan guna bunga kantan. Ada juga yang nak letak serai, tu terpulang, ya. Hari ni Kak Zaidah hanya guna daun kesum sahaja. Okey, cara dia, keladi, batang keladi tadi setelah dibuang semua kulitnya, dicuci bawah pipe, ya, air mengalir, ya. Jangan pakai tangan, nanti gatal, ya. Kemudian direbus, ya, rebus hingga isi keladi tu ataupun ubi keladi tu empuk. Dia kalau you beli keladi, di bahagian bawah tu ada sedikit isi dia. Ambil isinya tu, kemudian direbus bersama dengan batang keladi, kemudian rebus hingga dia empuk. Kemudian kita perlu kisar, ya, tadi cili merah, bawang besar, bawang putih, ya. Kisar hingga dia tosah halus sangatlah, ya. Kalau tak cantik nanti lauknya, ya. Kemudian kisar kasar bersama dengan sedikit ikan bilis. Kemudian kita ambil isi keladi tadi yang kita dah rebus. Kemudian Kak Zaidah kisar, ya, sekali lagi kisar bersama dengan kuahnya, supaya isi keladi tu nanti jadi pemangkin untuk kuah dia ni. Kuah dia ni akan jadi sedikit starchy lah, sedikit macam ni, ya, pekat. Kalau tak, dia macam masak bening, cair gitu, ya. Okey, so itu sajalah. Tapi terpulang kepada perempuan, ya. Kalau you rasa you nak masak macam style you, silakan. Cuma style saya kisar isi keladi tu, ya. Ni agak macam ada berhenti-berhenti ni, ya. Alright, so minta perempuan share, like resepi kita, supaya ramai lagi yang boleh kongsi. Ini resepi yang paling mudah, senang. Ni masakan orang kampung ni, ya. Kalau yang orang bandar ni tak kerti masak ni. Okey, Zai, tolonglah baca komen akak. Minta chef ajarkan buat kuih kerepek bawang. Boleh tak? Resepi kita hilang. Nak ingat-ingat lupa resepinya. InsyaAllah, ya. InsyaAllah puan. Okey, ada lagi. Kita ada tetamu hari ni kat depan kita ni. Dari mana puan? Oh, dari Kelang. Okey, kejap, puan. Okey, Aminah Yusof. Macam mana nak tahu keladi gatal? Keladi semua gatal. Namanya keladi memang gatal. Tapi kena tahu cara dia. Dia kalau tak kena air, dia tak gatal. Kalau maksudnya kalau keladi tu basah, bagi dia kering dulu. Lepas tu tangan kita jangan basah. Pisau yang kita guna jangan basah. Jadi dia tak gatal lah. Dia kena tangan kita je yang dia gatal. Itu pun kalau tangan kita basah. Kalau tak gatal, ya. Kalau gatal semua orang tak boleh masak ni keladi. Ya. Heron Hashim, Assalamualaikum Kak Zaidah. Saya dah buat talam pisang yang Kak Zaidah ajar tempoh hari. Sedap dan terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Lalat ni buah belacan tu yang dia datang tu. Okey. Tadi tengok, ya, tadi Kak Zaidah ikan bilis tadi saya separuh saya kisar, separuh lagi saya tak kisar. So you can see ikan bilis dia dalam lauk dia. Barulah kita selera sikit kita nampak. Ya, kalau kita kisar semua kita tak nampak apa-apa. Ya, nampak kuah aja, ya. Okey, ada lagi. Tunggu sekejap. Zai pasal dia first time, ya, jadi dia agak tak biasa, ya. Kekok sikit. Tak apa. Okey, kalau tak ada, kita ada nama keladi yang tak gatal. Ada juga orang kata keladi merah tak gatal. Tapi kadang-kadang kalau kita pergi ke pasar, susah kita nak cari keladi merah. Kita tanya dengan yang menjual, dia pun tak tahu. Kalau namanya keladi, itulah keladi rupa yang dijual di pasar, ya. Sama juga kalau kita pergi ke supermarket. Melainkan kalau you pergi supermarket yang mahal, cold storage, itu dia memang ada keladi yang special. Tapi siaplah harga dia. Kalau keladi macam ni, mak kau, kalau keladi macam ni, kalau kita pergi di pasar, itulah rupa keladinya. Ya, so kita
Cuma kalau nak masak jangan kenakan air. Itu saja. InsyaAllah dia tak gatal. Kalau takut sangat pakai je lah sontongan plastik tu. Ya. Alright. Tapi kena rebus dulu keladinya sebelum dimasak. Airnya tu kita tak usah ambil. Kita hanya ambil isi keladi dan batang keladinya je. Airnya tu kita jangan masak. Tadi kemahang tu sejenis keladi juga. Itulah. Dia pokok dia kecil-kecil katanya. Iya ke? Mungkinlah, saya tak tahulah tu ya. Okey, kita tengah ada bang ya. Alright, lagi. Makan dengan sambal belacan dan ikan masin. Sedap, masa kecil-kecil mak saya selalu masak. Ini masakan orang kampung ya, orang yang anak ramai. Orang anak ramai ni yang masak macam ni ya. Tapi kita sekarang ni kadang-kadang kita rasa rindu tau masakan macam ni. Especially waktu-waktu macam ni sebab kita baru saja menyambut Aidiladha. Makan ketupat, rendang sebagainya ya. Jadi sekali kita terasa sangat nak makan asam rebus macam ni. Okey, sesuai sangat ni. Ya. Okey. It is yam in English Kak Nurjahan tanya. Yes. Okey, dah tu. Okey, siap. Alright, so hari ni senang aja sebenarnya ya. Okay, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita tengah hari ni. Ini untuk yang dah tua berumur macam saya tahu ni lauk ni. Yang muda-muda tak pandai ni ya. Mungkin dia orang boleh cuba. Yang muda-muda ni dia sebenarnya dia takut keladi tu gatal. Tapi insyaAllah dah masak tak gatal ya. Okay, so hingga kita jumpa lagi insyaAllah di lain hari dan lain masa. So harap perempuan boleh mencuba resipi ni ya. Okey, assalamualaikum, bye.